Okay, hai Devi. So hari ni saya ada buat satu short video lah untuk Devi. Sebab kita tak boleh nak jumpa kan. So bila tak boleh nak jumpa, untuk explain ikut WhatsApp mungkin akan ambil satu masa yang lama lah untuk Devi faham. Sebab ini terlalu teknikal. Jadi saya fikir saya buat short video ni mungkin boleh membantu Devi untuk faham pasal investment. Sebab Devi ada beritahu dengan saya, Devi nak tahu pasal satu investment dan satu lagi medical coverage kan. Jadi ini untuk video ini saya akan terangkan berkaitan dengan investment dululah. So investment ni nama plan dia adalah PRUBSN Inspirasi. Okay. Jadi dekat sini macam dia lebih kurang macam ASB juga, tapi dia bukan 100% seperti ASB. Dia ada lebih-lebih kurang saja. Yang pertamanya untuk plan ini kita perlu pilih dulu kita punya sum assured kita daripada berapa ke berapa. So sum assured ni Devi boleh pilih daripada RM15,000 sehinggalah RM5 juta. Alright. Dan tempoh bayaran dia, term ni adalah tempoh bayaran. Devi boleh bayar 5 tahun saja, boleh bayar 10 tahun saja, boleh bayar 20 tahun ataupun 20 tahun. So ada 3 tempoh bayaran yang Devi boleh pilih. Alright. So kiraan yang saya tulis dekat sini adalah sum assured dia saya pilih yang paling minimum iaitu RM15,000 dan tempoh bayaran adalah 5 tahun sahaja. Okay. So untuk Devi saya dah kirakan kalau ambil sum assured RM15,000 dan bayaran bulanan dia tempoh bayaran adalah 5 tahun, bayaran bulanan adalah RM1,000. So RM1,000 kalau Sing dollar lebih kurang $300 lah kan. Lebih kurang macam tu, $300 sebulan. Jadi macam mana dia berfungsi, plan ni dia akan cover Devi ataupun Devi selama 30 tahun. Plan ini dia punya usia dia 30 tahun. Okay. Tapi Devi perlu bayar hanya 5 tahun saja. Dia punya coverage dia sampai 30 tahun. Alright. Jadi Devi dia punya profit adalah berdasarkan dua perkara ni. Yang pertama cash payout, yang kedua adalah total maturity payout. Tempoh matang dia lah. Jadi saya akan go through satu-satu. Yang pertama adalah cash payout. Cash payout ni akan dibayar ke dalam akaun Devi pada tahun yang kedua setiap tahun. Bermula pada tahun kedua sehinggalah tahun ke-30, setiap tahun Prudential akan bayar cash payout itu. So berapa banyak cash payout yang akan dibayarkan? Yang pertamanya untuk 10 tahun yang pertama Prudential akan bayar 3% daripada jumlah sum assured yang Devi pilih tadi. So kalau dekat sini 15,000 lah. Jadi 3% daripada 15,000 dia akan bayar pada tahun kedua sehinggalah tahun ke-10. Bermaksud tahun kedua dia bayar 3%, tahun 3 bayar 3%, keempat sampailah tahun yang ke-10. Okay. Pada tahun yang ke-11 dia akan bayar 6% daripada 15,000. Samalah setiap tahun sehinggalah tahun ke-20. Ini pun sama, pada tahun 21 dia akan bayar 9% sehingga tahun 29 saja. Tahun 30 bila dah matang dia akan bayar lagi cash payout sejumlah ini, 14,850. Okey. Jadi untuk 10 tahun yang pertama 3% daripada 15,000 adalah RM450. Jadi tahun 2 sampai tahun ke-10 dia akan ada 9 tahun. Jadi senang nak cerita, 450 darab dengan 9, total cash payout Devi dapat adalah RM4,050. Ini pun sama, setiap 6% daripada 15,000 adalah RM900. Jadi 900 darab dengan 10 tahun iaitu dari tahun ke-11 hingga ke tahun 20, jumlah terkumpul adalah RM9,000. Okey. Ini pula 9% daripada RM15,000 iaitu 1350 darabkan dengan 9. Total adalah 12,150. Dan pada tahun ketiga pada tahun yang ke-30 dia akan bagi satu lagi cash payout iaitu 14,850. Okey. Untuk cash payout ni Devi ada dua option. Devi boleh salurkan cash payout ni kepada tempat lain. Contoh kalau Devi ada buka satu account bank, Devi boleh minta Prudential untuk transfer RM450 ni ataupun cash payout ni setiap tahun ke dalam account itu.
ataupun mungkin Devi ada simpanan dekat unit trust ke mana-mana, Devi nak salurkan cash payout ini ke tempat lain pun boleh. Tapi juga Devi pun ada pilihan untuk kekalkan jumlah ni dengan Prudential. So bila Devi kekalkan jumlah cash payout ni dengan Prudential, so Devi akan dapat lebih lagi lah, sebab dia akan ada dividen-dividen dia akan bagi. Alright. Jadi dekat sini saya tunjuk dengan Devi, anda kata cash payout ini Devi decide untuk kekalkan dia terkumpul dengan Prudential. Okay. So dekat sini saya dah masukkan balik segala yang dekat dalam saya tulis graf ni, dalam graf ni yang 450, 900, 1350, saya masukkan je dalam table kat sini. Tengok, kalau Devi tengok kat sini, pada tahun yang kedua sampai ke tahun yang ke-10, annual saving adalah 450. Sama je apa yang dekat line dekat sini, saya masukkan je dekat table ni. Dan saya anggarkan apa jumlah simpanan dekat sini, dividen dia adalah 7%. So dividen fund performance di Prudential lebih kurang 6 ke 9% dividen dia. Jadi kita jangan ambil yang terlalu tinggi 9%, kita ambil yang rendah je 7%. Okay. So kalau 7% dividen dia, total simpanan cash payout ni, total saving plus interest adalah 77,471. Okay, ini. So dekat sini pun saya dah tulis 77,471. So senang Devi nak faham, RM40,050 ni kalau Devi decide untuk keluarkan cash payout ini kepada akaun yang lain, mungkin Devi nak simpan dekat akaun bank yang lain. Tapi kalau Devi decide nak biarkan cash payout ini terkumpul dalam Prudential, so ini Devi akan dapat, sebab dia akan tambah dengan dividen dia lah. Okay. Dan yang kedua, total maturity payout. Pada tahun yang ke-30, selain daripada cash payout 14,850 ni dibayar, Prudential akan bayar juga tempoh matang ataupun payout lah, matang maturity payout, pembayaran matang. Bila dah polisi ni dah matang, dah habis dia punya tempoh dia akan keluarkan semua bagi dengan Devi. So akan ada dua keadaan. Yang pertama, senario pertama, senario yang kedua. Sebab maturity payout ni dia bergantung kepada dividen, berapa keuntungan dividen. Jadi worst come to worst, maturity payout adalah 28,878. Dan ini katakanlah fund performance dia baik, so dia mungkin akan dapat 79,225. So ini bergantung kepada dividen dia lah. Tapi cash payout ini 1, 2, 3, 4 adalah guaranteed payout. Maksudnya dia akan confirm akan dapat amount ini. Tapi dekat total maturity payout, ia bergantung kepada dividen. Okay. Jadi total contribution Devi selama 5 tahun, iaitu 1,000 setahun selama 5 tahun adalah RM60,000. Okay, RM60,000. Kalau Devi tengok dekat sini, dia pun dah bagi tahu siap-siap dekat quotation Prudential. Total contribution paid adalah RM60,000. Okay. Jadi total profit, keuntungan yang Devi akan dapat adalah, so ini saya katakan kalau Devi decide untuk simpan, kekalkan cash payout ini dengan Prudential, so Devi akan dapat amount inilah. Okay. Jadi total profit adalah 77,471 campur dengan senario yang pertama. Ini yang paling worst, 28,878. So Devi akan dapat total profit adalah 106,349. Okay, ini senario yang pertama. Senario yang kedua, 79,225. Jadi cash payout tadi 77,471 campur dengan 79,225. Total profit yang Devi akan dapat adalah 156,696. Jadi total profit dia adalah dalam lingkungan ini, 106,000 ke 156,000. Dan inilah modal yang Devi gunakan
untuk bayar selama 5 tahun. Okey. Saya sayang dekat sini, pada tahun kosong, Devi cuma perlu bayar sampai pada tahun yang kelima saja. Habis pada tahun yang keenam, Devi dah tak perlu bayar sehinggalah tahun ke-30. Tak perlu bayar pun dah. Habis dah tempoh bayaran dia. Tapi benefit selepas itu akan berjalan seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kelebihan yang kedua dekat sini adalah, contoh, saya tak doakan Devi perkara yang buruk. Andai kata, saya minta jauh, andai kata pada tahun yang ketiga, Devi diuji dengan critical illness. Minta jauh, saya tak doakan. Bila doktor dah sahkan Devi adalah seorang sakit yang mengidap sakit yang kritikal, contohnya kanser tahap ketiga, on the spot, bila dah didiagnose, bayaran bulanan yang Devi simpan 1,000 sebulan tu dah tak perlu lagi dibayar. Tapi dah percuma. Tapi segala benefit selepas itu, daripada tarikh Devi didiagnose sakit kritikal sehinggalah pada tahun ke-30, tempoh matang, Devi akan dapat manfaat-manfaat yang belakang-belakang ni seperti biasa. Yang mana kalau Devi simpan di tempat yang lain, andai kata Devi diuji dengan sakit yang kritikal dah tak mampu nak bayar lagi, jadi terhenti dekat situ je simpanan Devi. Tapi dekat sini, andai kata diuji dengan sakit yang kritikal, bayaran bulanan dah tak perlu bayar lagi, tapi benefit apa yang sepatutnya dapat akan dapat seperti biasa. So itu antara kelebihan yang Prudential boleh tawarkan, jauh baik daripada tempat-tempat investment yang lain. Okey, jadi ini saya kirakan untuk sum assured 15,000, tempoh bayaran dia 5 tahun. Kalau Devi rasakan ini berat lagi, Devi boleh mungkin anjakkan daripada 5 tahun jadi 10 tahun. So kalau 10 tahun ni bayaran bulanan ni ada kurang sikit lah. So dia ibarat dia macam loan kereta lah. Loan kereta kalau kita pendekkan bayaran, dia akan ada mahal sikit lah bayaran bulanan dia, tapi dia punya benefit lagi tinggi. Okay, jadi saya harap apa yang saya kongsikan dengan Devi kat sini jelas. Kalau Devi ada apa-apa soalan, Devi boleh WhatsApp dengan saya lah. Dekat mana yang tak faham apa semua, InsyaAllah saya akan cuba bagi penerangan dengan Devi. Okay Devi, terima kasih.